Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah sensory registration problems. Yang pertama adalah pengorganisasian input deria untuk digunakan dikenali sebagai integrasi deria. Yang kedua adalah sebelum digunakan secara fungsi CNS ini, maklumat deria mesti didaftarkan terlebih dahulu di dalamnya. Jadi untuk CNS berfungsi dengan baik, ia tahu bila untuk digunakan ataupun memberi perhatian dan bila perlu mengabaikan. Contohnya, seorang fokus dalam satu aktiviti berkawat, jadi dia akan mendengar arahan daripada leader sahaja. Dan jika ada gangguan seperti lalu lintas dan persekitarannya, dia tidak memberikan fokus ataupun tidak sedar langsung tentang apa yang didengarkan selain daripada memberi fokus kepada arahan leader. Untuk proses registration sensory adalah penting untuk memberikan ia berfungsi dengan cekap bagi orang ramai, memberi perhatian kepada rangsangan itu serta membolehkan mereka mencapai matlamat yang diingini. Seterusnya adalah proses pendaftaran deria adalah penting agar seseorang dapat berfungsi dengan baik dan memberi perhatian kepada rangsangan yang membantu mereka untuk mencapai matlamat mereka. Baik, untuk gambar di atas adalah dari segi hubungan persekitaran budaya. Jadi ketika elemen ini terlibat dalam memberi perhubungan antara satu sama lain seperti attention, emotional dan sensation. Yang pertama adalah cabaran bagi seseorang yang sering mengabaikan atau pendaftaran input deria yang didaftarkan dalam dirinya gagal, serta persekitaran yang berkaitan dia memberikan masalah kepada pendaftaran deria seseorang. Masalah ini sering berlaku pada kanak-kanak autism dan pun autism dewasa seperti tidak menyedari sentuhan, kesakitan, pergerakan, rasa, bau, pandangan ataupun bunyi. Jadi walaupun sentuhan yang dirasai bagi kita itu adalah rasa tajam, tapi dia tidak dapat merasakan dengan baik rasa yang dirasakan oleh dirinya itu. Maknanya dia langsung tidak rasa rasa tajam, dia rasa macam normal je. Yang kedua adalah apabila kanak-kanak mempunyai masalah pendaftaran deria, kebimbangan keselamatan biasanya menjadi kebimbangan yang utama. Kanak-kanak terdedah dengan perkara yang membahayakan kerana tidak dapat mendaftarkan sensory ataupun lebih dikatakan not register pain sensation yang membawa ke arah negatif. Yang ketiga adalah isu pendaftaran deria yang menghalang kanak muda daripada memberi kepentingan.
Biasanya dia akan memberikan kesan kepada perkembangan kanak-kanak jika ia tidak dipraktikkan. Contoh, tidak mempunyai motivasi bagi melibatkan diri dalam aktiviti bermain. Kanak-kanak seperti ini dia langsung tidak mempunyai rasa ataupun minat ke arah untuk bermain seperti kanak-kanak lain. Apabila diberikan mainan ataupun berada di taman permainan, mungkin dia akan rasa bebas, tidak melakukan apa-apa, mungkin duduk diam ataupun hanya berjalan di sekitar tanpa bermain sesuatu. Baik, kita pergi pada slide yang seterusnya adalah sensation seeking behavior. Baik, yang pertama adalah setengah kanak-kanak mungkin kurang responsif kepada rangsangan yang masuk walaupun merasakan sensation. Jadi pada sentuhan yang dilakukan itu setengah kanak-kanak dia tidak berikan respon. Contohnya terpijak duri yang tajam. Jadi respon yang diberikan itu tidak selari dengan apa yang dia rasa. Yang kedua adalah kanak-kanak nampak mencari rangsangan in the sensory modalities that are affected. Peralatan yang digantung seperti contohnya dalam persekitaran klinik akan memberikan kesan yang hyperresponsif kepada rangsangan vestibular. Kanak-kanak yang mencatatkan sensasi vestibular biasanya akan menunjukkan sensasi These kids frequently look for joint compression and traction, deep touch, pressure, stimulation, or active resistance to muscle. Seterusnya adalah bagi sesetengah kanak-kanak yang memerlukan banyak input proprioceptif juga menunjukkan bukti ketahanan penaliti ataupun sentuhan. Proprioceptif ini dianggap sebagai inhibitory effect on tactile and vestibular sensation. Kanak-kanak mungkin mencari peningkatan untuk input proprioceptif bagi memodulasi sentuhan dan pergerakan yang luar biasa. Next, children who are seeking attention kerana mungkin dia akan bertindak dengan cara yang tidak wajar dalam persekitaran sosial. Seterusnya adalah dari segi over responsiveness. Over responsiveness juga dikenali sebagai hyperresponsivity atau sensory defensiveness. Ia merupakan isu yang terletak di hujung spektrum of sensory. Yang pertama adalah tactile defensiveness, iaitu orang yang defensif secara sentuhan akan rasa tidak selesa dan sensasi yang tidak menyenangkan. Tidak balas biasa berlaku terhadap perangsa, termasuk anxiety, gangguan, kegelisahan, kemarahan, mengamuk, ketakutan dan tekanan emosi.
Yang kedua adalah bermain dengan kanak-kanak lain atau menunggu dalam barisan ialah dua contoh situasi sosial di mana berada di sekeliling orang ramai boleh menjadi tidak selesa, malah memberikan kesan kepada emosi. Situasi sosial melibatkan jarak dekat akan menjadikan seseorang yang tidak selesa. Jadi kanak-kanak ini dia biasanya ingin duduk berseorangan, contohnya dalam bilik. Dia tak nak ada gangguan. Yang seterusnya adalah gravitational insecurity, iaitu gravitational insecurity ini adalah satu bentuk tidak balas yang berlebihan kepada sensasi vestibular. Kanak-kanak akan rasa tidak selamat dengan graviti dan mempunyai rasa takut kepada aktiviti pergerakan. Jadi untuk aktiviti ini mungkin rasa takut yang mengganggu kanak-kanak ini, dia akan rasa tidak dapat untuk melakukannya. Yang kedua adalah berkaitan kepada peralatan taman permainan yang bergerak atau bertingkat, permukaan yang tidak rata, tangga, eskalator dan lift. Kanak-kanak akan menunjukkan rasa tidak selesa dan rasa tidak selamat serta memperlihatkan rasa takut dan kebimbangan. Dalam situasi yang bergerak, biasanya dia akan rasa takut untuk naik dalam sesuatu benda yang bergerak itu, seperti eskalator, dan dia rasa macam mungkin akan mengancam dirinya. Jadi untuk naik pergerakan ini, dia mungkin akan rasa tidak selamat untuk dirinya dan juga akan mengambil tindakan yang agresif jika seterusnya adalah our responsiveness in other sensory modalities. Responsif yang dilihat pada poin yang pertama adalah kaitan sistem deria lain juga akan memberikan kesan kepada impak besar dalam kehidupan seseorang, seperti reaksi yang berlebihan pada bunyi, bau dan rasa akan memberikan masalah kepada kanak-kanak. Kadang-kadang kanak-kanak ini tidak selesa dengan suasana yang seperti ini, iaitu contohnya seperti bunyi yang terlampau bising ataupun sesuatu bunyi yang dia rasa tidak suka untuk dirinya. So tindak balas mungkin akan diberikan oleh kanak-kanak tersebut dalam menunjukkan reaksi yang tidak suka itu. Yang terakhir adalah bagi individu yang mempunyai ketahanan visual mungkin mengalami. Baik, itu sajalah daripada saya.